Bayangkan, pada zaman yang serba moden ini, masih terdapat mereka yang hidup tanpa kemudahan bekalan elektrik. Terdapat berjuta-juta penduduk luar bandar yang masih menjalani kehidupan seharian tanpa bekalan elektrik yang sering dipandang ringan oleh penduduk bandar. Tanpa kemudahan asas ini, masyarakat kampung bagai tersisih dengan dunia luar, malah perkara penting seperti pembelajaran kanak-kanak di kawasan luar bandar bagai terhalang. Tenaga solar sering menjadi pilihan dalam usaha untuk membawa tenaga elektrik ke kawasan pendalaman kerana kemudahan pemasangan. Namun, ramai yang menyangka bahawa semua sistem tenaga solar adalah bersih dan mesra alam. Walhal pada hakikatnya, bateri asid plumbum yang digunakan sebagai media simpanan tenaga oleh kesemua sistem tenaga solar hari ini adalah memudaratkan kepada alam sekitar kita. Komponen utama di dalam bateri asid plumbum ialah plumbum, iaitu sejenis logam berat yang mana penggunaannya telah diharamkan di kebanyakan negara maju. Sekiranya bateri bertoksik ini tidak dihapuskan dengan cara yang betul setelah tempoh hayatnya tamat, ia akan menyebabkan kerosakan dan pencemaran terhadap alam dan penduduk sekitar, terutamanya kanak-kanak. Di Malaysia, terutamanya di Sabah dan Sarawak, pembuangan bateri asid plumbum secara sembarangan adalah di tahap yang membimbangkan, di mana kes keracunan plumbum di kalangan kanak-kanak semakin meningkat. Kanak-kanak merupakan golongan yang mudah diserang keracunan plumbum kerana keupayaan mereka menyerap sebanyak 50% plumbum berbanding 8% bagi golongan dewasa. Kanak-kanak yang mengalami keracunan plumbum boleh mengalami kerosakan otak yang boleh mengakibatkan masalah pembelajaran, IQ rendah dan kelemahan mental. Memandangkan bilangan bateri asid plumbum terpakai semakin meningkat, namun tidak ada walaupun sebuah kilang kita semula bateri asid plumbum di Sabah atau Sarawak. Mana perginya bateri-bateri asid plumbum terpakai ini? Malang sekali, negara seperti Malaysia telah menjadi tempat pembuangan bateri-bateri asid plumbum yang dibeli dari negara-negara yang telah mengharamkan penggunaannya. Sebagai contoh, negara Jerman telah meluluskan penggubalan undang-undang bagi mengharamkan penggunaan bateri asid plumbum di sekolah-sekolah yang menggunakan tenaga solar. Walau bagaimanapun, banyak bateri asid plumbum yang berasal dari Jerman boleh dijumpai di sekolah-sekolah yang menggunakan tenaga solar di Sabah dan Sarawak. Bateri asid plumbum terpakai boleh dilihat bersepah di kawasan kampung, ditanam atau dibuang di dalam sungai. Ini mengakibatkan pencemaran plumbum pada sumber pengairan dan tanah. Pemakanan sayur-sayuran merupakan salah satu cara logam berat memasuki tubuh badan manusia. Kajian yang dijalankan oleh Universiti Malaysia Sarawak menunjukkan bahawa paras kepekatan logam plumbum di dalam sayur-sayuran di Kuching, Sarawak melebihi tahap yang dibenarkan mengikut garis panduan di dalam Akta Makanan 1983. Berapa ramai kanak-kanak yang perlu menjadi mangsa keracunan plumbum yang berpunca dari sikap tidak bertanggungjawab kita? Penyelesaiannya sudah tiba. Evolusi teknologi bateri telah memperkenalkan bateri yang berasaskan lithium bagi menggantikan teknologi bateri asid plumbum yang berusia 150 tahun. Sistem tenaga solar Green Electric menawarkan bekalan tenaga elektrik ke masyarakat luar bandar menerusi sistem solar yang menggunakan bateri lithium polymer ETI sebagai medium simpanan tenaga yang 100% mesra alam. Bateri ini tidak bertoksik, tidak mengandungi bahan larangan seperti logam berat. Ianya boleh dikitar semula dan yang paling penting, ianya mesra alam. Tambahan pula, bateri hijau ETI ini mempunyai kecekapan cas dan nyah cas yang tinggi, di mana ia membantu mengurangkan kehilangan tenaga sekaligus menyumbang kepada penjimatan kos kepada sistem solar. Sistem tenaga solar Green Electric yang diperlengkap dengan bateri hijau ETI ialah satu-satunya sistem yang terdapat di pasaran yang benar-benar bersih dan mesra alam.
Ini ialah sebuah kampung di Sabah yang telah dipasangkan dengan sistem solar kediaman yang menggunakan bateri asid plumbum. Setiap sistem solar kediaman ini menggunakan bateri asid plumbum yang boleh dicas semula untuk menyimpan dan membekalkan tenaga elektrik cukup untuk menyalakan 3 unit lampu Kalimantan ke setiap rumah. Di sini pula ialah kampung Sumambu di Tenung, Sabah. 41 buah rumah telah dipasangkan sistem kediaman solar mini yang dilengkapi dengan bateri lithium polymer ETI bersama 1 unit lampu Kalimantan, 2 unit lampu Pendaflow dan sebuah kipas. Dengan jaminan selama 5 tahun bagi bateri dan 15 tahun bagi panel solar, kos pemasangan sistem solar bagi 41 buah rumah di Kampung Sumambu tidak melebihi ringgit Malaysia 300,000. Berbanding dengan kos yang melebihi ringgit Malaysia 1 juta sekiranya 41 buah rumah yang sama dipasang dengan sistem solar bateri asid plumbum. Ini membuktikan bahawa sistem solar dengan bateri lithium polymer ETI benar-benar kos efektif. Membandingkan dalam soal kecekapan keluaran kuasa, mari kita ambil satu contoh sebuah sekolah yang memerlukan penggunaan harian sebanyak 55 kWh. Sistem tenaga solar bateri asid plumbum memerlukan 167 panel solar untuk penjanaan satu keluaran kuasa sebanyak 55 kWh. Walau bagaimanapun, daripada 55 kWh kuasa tenaga tersebut, 80% berasal daripada suria dan baki 20% disokong oleh set generator diesel. Ini bermakna akan terdapat kos diesel berterusan. 48 unit 2 volt bateri asid plumbum diperlukan untuk simpanan tenaga yang perlu diganti sekali dalam setiap 2 tahun. Manakala Green Solar Power System mampu menjana 55 kWh keluaran kuasa yang sama dengan hanya 100 unit panel solar dan 30 unit 52 volt bateri lithium polymer ETI. Sistem ini ialah 100% berkuasa solar, bermakna ia 100% berdaya sendiri, yang bermaksud tiada kos diesel berterusan. Membandingkan dua sistem ini menunjukkan bahawa Green Solar Power System yang dilengkapi dengan bateri lithium polymer ETI mempunyai kecekapan yang tinggi. Seterusnya, menyumbang kepada penjimatan kos kerana kurang panel solar dan bateri yang diperlukan untuk penjanaan tenaga 55 kWh yang sama. Selain daripada menjadi mesra alam, bateri ini boleh diulang cas, mempunyai kitaran hidup yang lebih panjang dan hanya perlu diganti sekali dalam setiap 5 tahun berbanding dengan setiap 2 tahun untuk bateri asid plumbum. Dengan masa pengecasan yang cepat, iaitu hanya 4 jam, bateri ini juga tidak memerlukan penyenggaraan dan ianya selamat. Tidak seperti bateri asid plumbum yang berbahaya, bateri lithium polymer ini boleh dibiodegradasikan dan menurut Akta Alam Sekitar Amerika Syarikat, ia juga tidak mengandungi bahan-bahan toksik, oleh itu dianggap selamat untuk pelupusan seperti sisa pepejal yang lain. Keistimewaan Green Solar Power System adalah ia boleh ditingkatkan atau berkembang mengikut keperluan-keperluan tenaga yang berbeza. Kita tahu bahawa penggunaan tenaga elektrik bagi sebuah dewan orang ramai atau sebuah sekolah berbeza dari sebuah rumah. Oleh itu, sistem ini boleh ditambah baiki bersesuaian dengan keperluan tenaga tambahan seperti televisyen, peti sejuk atau sistem bunyi bergantung pada penggunaan harian. Hari ini, bekalan elektrik merupakan keperluan harian asas. Semua orang berhak untuk menikmati bekalan elektrik. Akan tetapi, patutkah generasi muda kita menjadi mangsa keracunan plumbum atas nama pembangunan? Tidak ada sistem solar lain yang setanding dengan sistem solar Green Electric yang dilengkapi dengan bateri lithium polymer ETI kerana ianya adalah satu-satunya sistem yang benar-benar bersih dan mesra alam di pasaran. Ini dicapai melalui penggunaan teknologi bateri mesra alam, bukan daripada bateri asid plumbum yang telah dibuktikan berbahaya kepada persekitaran. Tambahan pula, sistem solar ini lebih murah
dan terbukti lebih cekap. Sistem solar Green Electric dan bateri hijau ETI direka bentuk secara tempatan, dibangun, diuji dan dibuat untuk mematuhi piawaian keselamatan dan kualiti tempatan dan antarabangsa. Ianya dibuat di Malaysia untuk dunia.